Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan masuk pada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Apakah kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent? Kalau tengok pada cetusan minda 2, kamu boleh tengok pada buku teks kamu lah. Tujuannya adalah mengenal pasti kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. So yang ni bahan ni maksudnya kamu perlu lukis atas kertas grid, tapi dalam kes ni kita guna je lah yang dia rajah yang dia bagi dalam buku teks ni. Jadi tengok terus pada nombor 2 yang ada rajah 1. Saya kategorikan dia sebagai rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4. Yang dari 1 ni ada PQR. Rajah 2 dia ada P1, Q1, R1. Rajah 3 P2, Q2, R2. Rajah 4 P3, Q3, R3. Kemudian kita kena kira sebab kamu nak menentusahkan ini nak menentusahkan ini. Kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Kesan perubahan bagi saiz sudut. Jadi kamu akan dapat saiz sudut yang berbeza. Tengok pada jadual yang ketiga ni. Dia bagi contoh sin 10 darjah. Sin 10 darjah. Kita tengok pada yang mana ada 10 darjah. 10 darjah itu berada pada rajah yang pertama. 10 darjah. Sin 10 darjah. Jadi sudut dia adalah 10 darjah. Bila sudut 10 darjah, cikgu besarkan sikit. Sudut 10 darjah ini warna hijau. 10 darjah ini berada di sini. Jadi kalau sin, kamu kena faham tadi, saya takut hantu. Sin bermaksud tentang persebelah. Siapakah yang bertentangan dengan 10 darjah? Adalah QR. Hipotenusnya PR. QR, PR. Betul lah sini tulis RQ ataupun QR per PR. RQ per PR ataupun QR per PR. Tentang persebelah. Tentang per hipotenus. Kemudian nilainya berapa? RQ ni dia bagi 1.8. Kalau ikutkan kamu kena kira lah sebab atas kertas grid, tapi dalam contoh dah bagi, kita ambil je lah RQ ini 1.8. RQ 1.8. Jadi PR dia dah bagi PQ 10 cm. Nak cari PR, kamu gunakanlah hipotenus. Panjang hipotenus. Panjang hipotenus PR. Untuk guna PR ni, kamu kena guna teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras, iaitu di mana PR kuasa 2 sama dengan, cikgu tunjuk sini. Cikgu akan tunjukkan PR kuasa 2 sama dengan RQ kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. So RQ tadi kita ambil 1.8 kuasa 2 tambah PQ 10 kuasa 2. So here PR kuasa 2. So sini akan dapat berapa tadi cikgu kira? Akan dapat 103.24. 103.24 jumlahlah. So PR punca kuasa 2 103.24, kamu akan dapat 10.2. 10.2.
So dapat 10.2 sebab tu di sini dia bagi hypotenuse kamu PR-nya adalah 10.2. Okey. So kamu dapat tadi RQ 1.8, ni memang dah bagi 1.8 ni. Okey, so daripada situ kamu dah boleh kira hypotenuse, tapi dalam kes ni dia pun dah bagi siap hypotenuse 10.2. Jadi dia punya nilainya 1.8 per 10.2. Jawapannya adalah 0.1765. Okey, 0.1765. Jadi kamu cuba guna buku teks. Okay, dalam buku teks kamu tu cubalah buat untuk sin 20. Okey, sin 20 ini pada rajah 20. Rajah 2. Sin 30. Okey, cuba buat yang ni. Sin 20, sin 30 darjah, sin 40 darjah, sin 50 darjah, sin 60 darjah, sin 70 darjah. Okay, actually dia punya tu adalah sama je. Dia saja je dia besarkan ni. Okay, saja je besarkan. Tapi dia punya ni masih lagi sama. Okay, dia punya nilai panjang tu masih lagi sama. Ini tetap 1.8. Ini pun 1.8. Ini pun 1.8. Okay, dia punya hypotenuse masih lagi 10.2. Ini pun 10.2. Dan ini pun 10.2. Okey. Jadi, kamu cuba buat untuk sin dan kamu cuba buat untuk cos. Okey, ambil pensel, conteng sikit. Tak nak conteng buku teks. Ambillah kertas, cuba buat kertas kosong. Cuba kira. Okey. Kamu akan dapat nanti apakah perbezaan, apakah kesan dia apabila saiz sudut itu berubah. Okey, bagaimana dengan nilai sin, cos dan tangent. Okey, kamu buatlah sin, cos. Cos pun sama, menggunakan rajah yang sama ni. Cuma cos kamu kena tahulah rumus cos apa. Cos kalau saya hantu. Okey, sebelah per hypotenuse. So sebab ini dia bagi PQ per PR. Daripada 10 ikut pandangannya, daripada sudut 10 ni, okey, sebelahnya adalah siapa? PQ. Hypotenusnya PR. Okey, sebab itu dia tulis dekat sini PQ per PR. Nilai semua dah ada. Jadi cuba try test tengok. Okey, cuba try test, cuba try kira. Okey, cuba try test kira nilai-nilai bagi cos 10 sehingga cos 80 ni dia dah bagi. Okey, so kamu cuma sambung cos 20 sampai cos 70 dan tan 20 sampai tan 70 menggunakan rumus yang diberikan lah. Okey, kalau tan ni rumusnya adalah tak takut sangat. Maksudnya tan sama dengan tentang per sebelah. Okey, tan sama dengan tentang per sebelah. Okey, next cikgu akan masuk terus kepada dia punya rumusan. Okey, setelah kamu kira nanti, kamu akan dapati bahawa semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar saiz sudut tirus itu, semakin besar nilai sinus. Okey, makin besar saiz sudut tirus, makin besar nilai sinus dan ianya menghampiri 1. Okey, ianya menghampiri 1. Okey, kalau kamu tengok pada jadual ni, sin 10, okey, 10 darjah, kecil kan, sudut dia kecil. So nilainya adalah 0.1765. Okey, sin 80 darjah, darjahnya besar, sudutnya besar, nilainya adalah 0.9. Okey, jadi maksudnya di sini sin 10 sudut kecil, nilai sin tu kecil. Okey, sudut besar sin 80, sudut besar, nilai sudutnya besar, maka nilai sin itu besar. Okey, dan ianya menghampiri 1. 0.9804 kan, dia menghampiri 1. So kita boleh katakan dia menghampiri 1. Menghampiri bukan sama dengan menghampiri. Simbol ni pun
Salah juga buat ni. Okey, dia menghampiri. Okey, dia menghampiri. Menghampiri 1. Kalau tengok pada dia punya ni, menghampiri. Okey, dan nilainya menghampiri 1. Menghampiri. Belum 1 lagi. Menghampiri 1. Okey. Kesimpulan yang kedua, kamu boleh buat kat sini. Semakin besar saiz sudut tirus, semakin kecil nilai kosinus dan nilainya menghampiri sifar. Semakin kecil nilai kosinus, semakin besar saiz sudut tirus. Okey. Jadi kalau tengok pada cos, pula, nilai cos. Okey. Ini adalah cos 10, sudutnya 10. Okey, sudutnya 10, kecil. Tapi nilainya 0.9804. Cos 80, sudutnya besar, tapi nilainya kecil. Nilainya kecil. Okey. Sebab itu dia kata kat sini tadi, semakin besar sudut tirus, semakin besar saiz sudut tirus, semakin kecil nilai kosinus dan nilainya menghampiri sifar. Okey, sebab tadi nilainya berapa? 0.1765 ni. Okey, agak memang kecil lah. Saiz sudut besar tapi nilainya kecil, menghampiri sifar. Okey, untuk tangent, kesimpulan bagi tangent pula, semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar nilai tangent. Okey, jadi di sini tangent 10, sudutnya 10, nilainya 0.1800. Sini tangent 80, sudutnya 80, nilainya 5.5556. Nampak besar kan? Okey, jadi semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar nilai tangent. Okey, nanti kotak yang jadual-jadual ni kamu cuba buatlah dalam kertas kosong, ataupun contenglah sikit dalam buku teks ni. Lepas tu kemudian padamlah. Sebab nak tengok kamu punya, sambil tu kamu boleh praktis mengaplikasikan rumus cos, sin dengan tan. Okey. Okey, kalau tengok pada tips ni, tips yang dibagi kat sini. Okey. Dia bagi sin 0 darjah, nilainya adalah 0. Okey. Sin 0 darjah, nilainya adalah 0. Okey. Sin 90 darjah, nilainya adalah 1. Sebab tadi sin 10, 0.1 something kan. Jadi, kalau sin 0 darjah, nilainya adalah 0. Okey. Sin 90 darjah, nilainya adalah sama dengan 1. Sebab tadi sin 80, 0.98 something. Dan kalau sin 90, nilainya adalah 1. Okey. Cos 0 darjah, nilainya adalah 1. Cos 90 darjah, nilainya adalah 0. Okey, sebab tadi semakin besar saiz sudut tirus, semakin kecil nilai cos. Okey, nilai kosinus. Okey. Jadi kalau cos 90, nilai cos itu adalah 0. Okey, tangent 0, nilainya 0 lah. Tangent 0, nilai 0. Sebab tangent ni semakin besar saiz sudut, semakin besar nilai tangent kan. So tangent 90 darjah, infinity. Tak terhingga. Okey. Kalau sin tan 80 tadi pun dah 5.555. Okey, tan 90 adalah cuba. Okey. Jadi cikgu terus masuk kepada contoh 3. Okey, cikgu pergi pada contoh 3. Contoh 3, rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Tentukan sama ada sebuah nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Dan nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey. Kamu nak tentukan sama ada dia ni sama ataupun tak. Sudut X ni sama atau X dengan Y ni sama ataupun tidak. Kalau dari segi pada gambar rajah, kalau kamu fokus pada gambar rajah ni, kamu nampak macam tak sama kan? Sebab X ini ada 3, 4, 5. Y ni ada panjang dia 2, 1.5, 2.5. Betul? Okey. So now kita try. Kita ada 3 sudut nak kira sin, tan, cos.
kita menggunakan sudut X dahulu. Okey. New. Okey, kita tengok sudut X tadi. Sini adalah X. Okey. Kemudian 3, 4, 5. Okey. Now kita cuba buat sesuatu. Okey, kita start dengan sin. Sin sama dengan sin X Sin X lah sebab sudut ni namanya X. Okey, sudut ni nama X. Jadi kita akan pakai sin X lah. Sudut nama X, so pakai sin X. Sin X sama dengan tentang per hipotenus. Okey, dalam kes ini kamu ada segitiga bersudut tegak. Lupa nak lukis sudut tegak dia. Okey. So, di manakah duduknya hipotenus? Ada label kan tadi? Oh, tak ada label. Okey, no label. Okey, tak boleh label lah. Okey. Di manakah terletaknya hipotenus? Bertentangan dengan sudut tegak. Okey, hipotenus terletak pada bertentangan, garis yang bertentangan dengan sudut tegak. So, di sinilah kedudukan hipotenus. Okey, dari pandangan X ini, siapakah yang bertentangan dengan X? 3. Siapakah yang bersebelahan dengan X? 4. Okey. Jadi, kita boleh masuk rumus. Kamu dah kenal pasti di mana hipotenus, di mana sisi bertentangan, di mana sisi bersebelahan bagi X. Kita boleh masukkan dalam rumus. Okey, sin X tentang per hipotenus. Dah hafal tadi kan? Saya takut hantu. So, sin X dengan tentang per hipotenus. Di manakah tentang? Okey, so tentang dia di sini. Sini sebelah. Okey, tentang dia 3. Hipotenusnya? Hipotenusnya berapa? 5. Okey. Ini untuk sin. Okey, ini untuk sin. Okey. Now, kita tengok pula rajah yang kedua. Ni rajah yang kedua dari pandangan Y. Okey, dari pandangan Y, cikgu besarkanlah. Okey, dari pandangan Y. Dari pandangan Y ini di manakah? Okey, untuk segi sebelum tu di manakah hipotenus? Ini sudut tegak, hipotenus bertentang dengan dia. Jadi 2.5 ini adalah hipotenus. Okey, dari pandangan Y, siapakah yang bertentangan? Garis mana bertentangan? Okey, garis ini. So, ini tentang. Okey, bersebelahan, yang 2 cm ni. So, ini sebelah. Okey, so jadi boleh buatlah kan? Okey, tadi dah buat sin X, sekarang kita try buat sin Y. Okey, kita buat sin Y. So, sebelum tu cikgu akan lukis dulu lah dekat sini, senang supaya nak tengok. Okey. Ini pandangan Y. Sini Y. Okey. So, yang ni tadi 1.5. 2.5. 1.5 2.5. Okay, so now sin Y, sini kamu tahu dia hipotenus. Okay, tak tukar. Okay, so daripada pandangan Y ini adalah tentang, daripada pandangan Y ini adalah sebelah. Okay, now we start. Sin Y tentang per hipotenus. Okey, berapa? Sin Y tentang per hipotenus. Tentangnya 1.5, hipotenusnya 2.5. Okey, sin Y tentangnya 1.5, hipotenusnya 2.5. Okey, now tengok pada jawapan. Okey, tengok pada jawapan. Penyelesaian dia bagi sini Okey, yang ini. Cikgu bagi contoh sin. Okey, yang ni, dia bagi yang ini. Okey, sin X tadi kita buat dapat 3/5. Sin Y 1.5 per 2.5. Okey, jadi ini kamu darab dengan 2.
Okey, 1.5 darab dengan 2, 2.5 darab dengan 2. Jadi 1.5 darab 2, 3. 2.5 darab 2, 5. So, kamu akan dapat jawapan dia 3/5. Dia berkadaran. Kan? Berkadaran, betul? So, dia berkadaran lah. Sebab kamu nak samakan dengan yang atas tu, dia berkadaran lah. Apabila 1.5 darab dengan 2, dia akan dapat 3. Okey? Jadi, bila yang atas darab dengan 2, penyebut yang di bawah juga perlu darab dengan 2. Jadi, kamu akan dapat 3/5. Okey? Maka nilai dia adalah sama. Sebab dia berkadaran. Okey? Cos X sama juga. Okey? Cos X pun sama. 4/5. Tadi kan sebelah. Boleh kat sini senang. Nampak sikit. Yang ni sebelah. Ini adalah tentang. Yang ini hipotenus. Okey. Cos adalah sebelah per hipotenus. Sebelahnya adalah 4. Hipotenusnya adalah 5. Okey. Untuk Y pula. Okey. Untuk Y. Sebelahnya 2. Okey. Hipotenusnya 2.5. Jadi untuk samakan dengan yang atas, dia akan darab dengan 2. So yang bawah pun darab dengan 2. Bila atas darab 2, bawah akan darab dengan 2. Jawapannya dapat 4/5. Jadi dia berkadaran. Okey? X cos Y berkadaran. Tangent X. Okey, tangent X kamu dapat tentang per sebelah. 3/4. Okey, ni tentang dia. Ini dia punya sebelah. Okey, 3/4. Tapi tangent Y 1.5 tentang dia. Sebelahnya 2. Jadi kamu darab dengan 2 untuk dapat 3. Bila atas darab dengan 2, bawah pun darab dengan 2. Kamu akan dapat 4. Jawapan sini 3/4. Sama dengan yang tangent X. Maka nilainya adalah sama. Okey? Sebab itu, pada penyelesaian dia bagi nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y adalah sama kerana panjang setiap sisi untuk kedua-dua rajah adalah berkadaran. Maksud berkadaran, bila kamu darab dengan 2, maksudnya sin Y darab dengan 2, atas darab 2, bawah darab 2 dapat 3/5. Sama dengan sin X. Cos Y, atas darab dengan 2, bawah darab dengan 2 dapat 4/5. Sama dengan cos X. Tangent Y, atas darab dengan 2, bawah darab dengan 2, dapat 3/4. Sama dengan tangent X. Okey, sebab itulah dia kata berkadaran. Okey. Boleh setakat ni. Ada nak tanya? Okey, kelas. Ada nak tanya? Agak-agak boleh jelas tak dengan cikgu cakap? Cikgu harap kamu faham dan kamu boleh aplikasikanlah dalam latihan yang seterusnya. Okey, terima kasih. Bye.